Johor Bahru yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razak bin Datuk Haji Osman, tuan-puan dan sidang hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang hadirin bersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Razak bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIB, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Ahmad dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Datuk Miswar dan Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha ahli senior Ajar Datuk Syimah binti Muhammad, Kepala Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ofisio betul-betul jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 4 malam 2023 pada ini dimulakan dengan bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keredaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, marah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Seterusnya berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempromosikan mesyuarat bulanan bilangan 4 malam 2023 dengan hormat ta'zimnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam adalah. Yang berbahagia Ketua WIB Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Barisan Ketua-Ketua Jabatan NPJP,
rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya. Kita semua dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh MBJB bilangan 4 bagi tahun 2023. Di awal ucapan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada barisan ahli majlis, ketua-ketua jabatan, warga kerja MBJB dan seluruh warga Bandaraya Johor Bahru. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh warga kerja MBJB yang semestinya menjadi tunggak keberlangsungan dan kejayaan MBJB selama ini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada bulan April yang lalu berbagai program telah dilaksanakan dengan jayanya, terutamanya program-program bersempena bulan Ramadan 1444 Hijrah. MBJB telah menganjurkan majlis iftar Ramadan dan penyampaian sumbangan kepada asnaf dengan kerjasama Yayasan Bandaraya Johor Bahru di 2 lokasi, serta program Qiyamul-Lail bersama Datuk Bandar di 3 lokasi, program Semarak Ramadan, buku lampu perdana di arena MBJB, serta lain-lain program bersempena Ramadan anjuran ahli majlis di seluruh masing-masing. Alhamdulillah, dukungan daripada warga kerja serta masyarakat setempat dalam program-program yang dilaksanakan ini dilihat amat menggalakkan. Oleh yang demikian, saya berharap agar program-program lain yang akan dianjurkan MBJB akan terus mendapat sokongan dan penyertaan yang baik daripada masyarakat. Dalam bulan Ramadan yang lalu juga, warga kerja MBJB telah melaksanakan aktiviti gotong royong ataupun litter picking di pusat bandar raya serta kawasan sekitar Bandaraya Johor Bahru secara konsisten. Meskipun dalam keadaan berpuasa, warga kerja MBJB kikir melaksanakan aktiviti litter picking ini setiap minggu bersama agensi-agensi kerajaan lain. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat menjayakan program Johor Bersih. Namun begitu, warga bandaraya perlu memahami bahawa tanggungjawab memelihara kebersihan ini bukan terletak di bahu MBJB semata atau mana-mana agensi kerajaan. Tanggungjawab ini harus dipikul bersama, tidak kira para peniaga, pemilik premis, orang yang berkunjung ke bandar, pekerja, pelancong atau sesiapa sahaja yang berada di bandaraya ini. Atas dasar ini, Kerajaan Negeri dan MBJB akan secara konsisten melaksanakan aktiviti gotong royong ataupun litter picking ini setiap minggu agar budaya Johor Bersih ini dapat disemai dalam diri setiap warga bandaraya. Untuk maklumat semua juga, pada hari Ahad ini, 7 Mei 2023, MBJB bersama Kerajaan Negeri Johor akan melaksanakan program gotong royong Johor Bersih perdana bermula jam 7.30 pagi di Sungai Segit dan di sekitar kawasan Bandaraya Johor Bahru. Notis-notis pemberitahuan telah diedarkan kepada pemilik-pemilik premis dan perniagaan, hotel serta pejabat-pejabat di kawasan berkaitan untuk turut serta menjayakan aktiviti ini. Selain itu, saya turut mengalu-alukan penyertaan badan-badan bukan kerajaan serta persatuan penduduk dan orang awam yang ingin turut serta dalam program. Menyentuh pilihan kebersihan yang berkait rapat dengan punca pembiakan nyamuk Aedes, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melaporkan kes demam denggi di kawasan pentadbiran MBJB sehingga minggu epidemiologi ke-16 tahun 2023 atau sehingga 22 April 2023. Sehingga minggu ke-16 terdapat 584 kes kumulatif demam denggi di kawasan MBJB dan sifar kes demam denggi berdarah. Dari jumlah ini, 134 kes dicatatkan dalam bulan April sahaja. Statistik ini dilihat agak tinggi berbanding jumlah kes yang dicatatkan dalam bulan April tahun lalu. Merujuk kepada graf perbandingan kes demam denggi, jumlah kes demam denggi sehingga 22 April 2023 mencatatkan tren yang tinggi dan meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kes pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh yang demikian, saya ingin berpesan kepada warga bandaraya agar memelihara kebersihan kawasan persekitaran rumah
dengan meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat-tempat berpotensi untuk nyamuk membiak di kediaman masing-masing. Para hadirin yang saya hormati sekalian, di sini saya ingin memaklumkan berkaitan perkembangan terkini projek tebatan banjir yang sedang dilaksanakan oleh MDJB. Pertama, MDJB telah mula melaksanakan projek tebatan banjir di Jalan Kiong Lakit dengan kos banyak RM4.8 juta bagi pembinaan kolam takungan dan bedding weir untuk kawalan banjir di sekitar Sungai Segulung, Jalan Hujung dan Jalan Kenangan di Kampung Melayu dengan konsep menahan dan memperlahankan aliran air sungai sewaktu hujan. Projek ini sedang dalam peringkat kerja tanah, penjajaran sungai serta penggalian kolam dan dijangka siap pada 12 Ogos 2020. Kedua, projek tebatan banjir di Institut Perguruan Temenggung Ibrahim dengan kos RM1.2 juta bagi pembinaan kolam takungan dan bendungan serta kerja penggalian telah bermula pada 26 Februari dan dijangka siap pada 12 Ogos 2023. Ketiga, MDJB sedang membina 5 farm di 3 lokasi, iaitu 2 lokasi di Sungai Chad dan 1 lokasi di Sungai Sengkuang dengan kos sebanyak RM1.1 juta ringgit. Terkini, 1 unit farm di Sungai Chad telah beroperasi, manakala yang lain sedang dalam pembinaan serta dijangka siap sepenuhnya pada Jun 2023. Tambahan lagi, MDJB membina perangkap sampah jenis CDS DPT di 4 lokasi dengan kos RM2.1 juta. CDS DPT di 3 lokasi telah siap dan beroperasi dengan baik, iaitu di Sungai Taman Johor, Balik Utama Permas Jaya serta Anak Sungai Jerak. Manakala unit di Sungai Bada sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada Jun 2023. Kelima, kerja-kerja penggalian kolam takungan dan pembinaan bendung di Taman Desa Tebrau dengan kos RM1 juta telah 25% siap dan dijangka siap pada Ogos 2023. Selain daripada itu, kerja-kerja penggalian di 4 lokasi ini akan dilaksanakan pada bulan Mei ini yang melibatkan 4 lokasi, iaitu di kawasan Kempas, Balik Utama Abdul Samad, Air Molid dan Bandar Jaya Putra dengan kos banyak RM1 juta ringgit. Dalam pada masa yang sama, saya menyeru agar warga Bandaraya turut sama memelihara kebersihan sungai kita serta menghindari perbuatan membuang sampah ke saliran dan sungai supaya aliran air tidak terhalang dan seterusnya mengelakkan kejadian banjir tidak. Selain daripada projek tebatan banjir, MDJB juga telah melaksanakan projek-projek pencahayaan bagi mengindahkan lagi kawasan Bandaraya Johor Bahru ini. Antaranya ialah dengan menaik taraf semula Sky Screen LED di Jalan Ibrahim dengan kos RM2.5 juta. Selain itu, bagi meningkatkan sebaran informasi kepada warga Bandaraya, MDJB juga telah menambah sebanyak 150 LED banting di sekitar Bandaraya Johor Bahru daripada menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 256 unit LED banting di sekitar Bandaraya. Tambahan lagi, MDJB juga telah melaksanakan kerja-kerja memasang lampu hiasan dan sistem informasi di sekitar kawasan MDJB, terutama di kawasan bawah flyover seperti yang dapat dilihat pada hari ini. Melalui projek ini, ianya mampu meningkatkan pencahayaan di kawasan-kawasan yang dilihat suram serta menambah baik tahap keselamatan pengguna jalan raya. Sebagai usaha menjayakan agenda Bandar Bintang dan Selamat, terkini MDJB telah siap menaik taraf sistem lampu isyarat berkomputer ataupun smart traffic light di 65 persimpangan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan lampu isyarat yang telah dinaik taraf kepada smart traffic light sebanyak 202 persimpangan di sekitar kawasan MDJB. Projek menaik taraf smart traffic light ini telah mula dilaksanakan secara berfasa pada tahun 2020 di zon A, B dan C dan siap sepenuhnya pada awal 2023 ini yang melibatkan kos banyak RM9 juta ringgit. Untuk makluman semua, smart traffic light ini merupakan lampu isyarat dengan kawalan secara berpusat, di mana pemantauan lampu isyarat dapat dilaksanakan secara berpusat
di MPJB tanpa perlu hadir ke tapak. Ini bermakna perosakan lampu isyarat dapat dikesan dengan lebih awal serta tindakan perbaikan awalan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat tanpa perlu hadir ke tapak. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya akhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin mewar-warkan beberapa program yang akan dianjurkan MPJB pada bulan Mei 2023. Pertama, bagi memeriahkan sambutan Aidilfitri tahun ini, MPJB akan menganjurkan rumah terbuka Aidilfitri MPJB pada hari Khamis 11 Mei 2023 bertempat di arena MPJB bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Berbagai ibadah hari raya serta pengisian persembahan akan disediakan di rumah terbuka tersebut. Warga bandaraya dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan rumah terbuka Aidilfitri MPJB pada tahun ini. Pada bulan Mei ini juga, MPJB akan menganjurkan semula program JB Car Free Day, iaitu pada 13 Mei 2023 di dataran bandaraya Johor Bahru. Program JB Car Free Day kali ini akan diberiahkan dengan acara larian amal Run to Give 2023, anjuran bersama Kiwanis Club of Johor Bahru dan Majlis Bandaraya Johor Bahru, di mana hasil diorang penyertaan akan kita salurkan kepada Kiwanis Down Syndrome Foundation. Warga bandaraya yang berminat untuk menyertai larian amal ini boleh layari laman Facebook Kiwanis Club of Johor Bahru untuk mendapatkan maklumat lanjut. Selain itu, MPJB juga akan meneruskan program JB Neon Recreation Night pada Sabtu 27 Mei 2023. Sertai aktiviti kayuhan dan larian santai, senam robik, 3 kampung dan lain lagi di program JB Neon Recreation Night ini. Dengan demikian, warga bandaraya dijemput untuk menyertai semua program anjuran MPJB ini dan maklumat program akan diwar-warkan dari semasa ke semasa. Setakat ini sahaja ucapan saya pada hari ini. Yang saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Seterusnya perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 3 pada 2023 bertarikh 29 Mac 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Yang berhormat Provinsi, saya Syahid Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 3 pada 2023 bertarikh 29 hari bulan Mac 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang hormat Ketua Komisi, saya sedang Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 3 2023 tertarikh 29 hari bulan Mac 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Bab 1, menerima penyata jawatan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 4 pada 2023 bertarikh 19 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Yang berhormat Datuk Komisi, saya Nur Azhar bin Abdul Hamid membawa usul supaya penyata jawatan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 4 Palang 2023 bertarikh 19 hari bulan April 2023 bagi diterima dan diluluskan. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Datuk Komisi, saya terjamin untuk tersebut. Sekian, terima kasih. Penyata jawatan kuasa kewangan dan perkara am bilangan 4 2023 tertarikh 19 April 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4/2, menerima penyata jawatan kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan lalu lintas bilangan 4 pada 2023 bertarikh 18 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandaraya yang berhormat, saya Nizam Syarif Yunus bawa usul supaya penyata kuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dalam lintas dengan 4 Malang
bertarikh 14 April 2023 bagi diterima dan diluluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk, saya Sudin Ahmad menyokong usul tersebut. Nyata jawatan kuasa pelaksanaan program bandar selamat dan lalu lintas bilangan 4 2023 tarikh 18 April 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.3 menerima menyata jawatan kuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 4 pada 2023 bertarikh 17 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Yang berhormat Datuk Musi, saya Saifuddin Yusof membawa usul supaya penyata jawatan kuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 4 Malang 2023 bertarikh 17 April 2023 bagi diterima dan diluluskan. Selamat sejahtera. Yang berhormat Datuk Bedrusi, saya Yu Cheshong menyokong unsur tersebut. Nyata jawatan kuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 4 2023 bertarikh 17 April 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 4 Malang 2023 bertarikh 19 April 2023. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Syahsasa membawa usul supaya penyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 4 Malang 2023 bertarikh 19 April 2023 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Zainul Binti Baharul menyokong usul tersebut. Nyata jawatan kuasa pelesenan bilangan 4 2023 bertarikh 19 April 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.5 menerima penyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 4 Malang 2023 bertarikh 13 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musi, saya Muhammad Hibur Azlan Bisno membawa usul supaya penyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 4 Malang 2023 bertarikh 13 April 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Kevin Lim menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 4 2023 bertarikh 13 April 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 4 Malang 2023 bertarikh 17 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muttalib bin Adas membawa usul supaya penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 4 2023 bertarikh 17 April 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Alawi bin Ahmed menyokong usul tersebut. Nyata jawatan kuasa taksiran bilangan 4 2023 bertarikh 17 April 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata Parlimen Insurans sebagai maklumat. 51 penyata jawatan kuasa pusat setempat OSC bilangan 7 Malang 2023 bertarikh 6 April 2023 dan penyata jawatan kuasa pusat setempat OSC bilangan 8 Malang 2023 bertarikh 17 April 2023 bagi diterima sebagai maklumat. Nyata jawatan kuasa pusat setempat OAC bilangan 7 2023 bertarikh 7 April 2023 dan penyata jawatan kuasa pusat setempat OAC bilangan 8 2023 bertarikh 17 April 2023 diterima sebagai maklumat. Seterusnya perkara 6 usul penangguhan. Hormat dan Pengurusi, saya Ahmad membawa usul supaya mesyuarat sebelum 4 Malang 2023 bertarikh 3 bulan Mei 2023 disahkan. Salam Hari Pekerja, salam Aidilfitri dan kepada semua warga Bandaraya. Saya Sadia binti Husin menyokong usul tersebut. Terima kasih.
mesyuarat penuh bilangan 4 2023 pada tarikh 3 bulan Mei 2023 ditangguhkan. Seterusnya perkara ke-7, ucapan penangguhan hari majlis disertai. Sebelum saya mulakan ucapan saya ada serangkap pantun. Ketupat pulut Cak Putri hendak direbus di tepi perigi. Ucapan dikirim pengganti diri, tanda ingatan di Aidilfitri. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Ahli majlis baru orangnya. Assalamualaikum pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Haji Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk Haji Mat Norman, Ketua WIP Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang saya hormati Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang saya kasihi Puan Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Bandar Baru, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru yang saya sayangi. Saya Muhammad Hairul Azlan bin Sulong, ahli Majlis Bandaraya Zon Desa Harmoni, iaitu zon yang baru, berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesihatan dan kekuatan untuk memberi ucapan penangguhan kali ini setelah 2 kali ditangguhkan. Buah manggis dia sedang dipetik, ambil sedikit untuk dimakan. Saya ahli majlis baru dilantik, kalau salah tolong tunjukkan. Yang berhormat Datuk, sebagai ahli majlis Bandaraya Johor Bahru yang baru, saya ingin mengambil sedikit peluang dalam ucapan penangguhan kali ini untuk menyentuh beberapa perkara dalam peranan ahli majlis sebagai pelaksana dasar bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pada masyarakat di dalam pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bumi pertua ini banyak memberi ruang kita untuk menikmati rezeki yang perlu dikongsi secara bersama. Perkara pertama, Datuk, yang berhormat Datuk, saya ingin memaklumkan bahawa dalam arus kemajuan yang pesat membangun, kita harus menyedari warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang perlu kita jaga supaya tidak ditelan arus pembangunan. Sebagai menjaga warisan, kita perlulah mewakulkan tapak-tapak ini untuk masyarakat akan datang supaya melihat sejarah kita tidak hilang. Sebagai rakyat Johor, bangsa Johor, Johor juga dikenali sebagai pintu gerbang selatan, yang mana Johor harus menunjukkan identiti bangsa supaya pelancong-pelancong yang datang ke Johor ni dapat mengenali adat dan budaya. Dan seterusnya, pintu antara bahasa ini menjadi yang di bawah jagaan Majlis Bandaraya Johor Bahru, dijadikan contoh kepada aktiviti lain yang berada di selatan. Yang berhormat Datuk, baru-baru ni agenda Johor Bersih dilaksanakan, dan saya ucapkan tahniah kerana agenda Johor Bersih ini adalah matlamat semua. Sebagai ahli majlis, saya ada pandangan untuk bagaimana kita bersama-sama menangani isu yang perlu kita lihat di bawah PBT dan juga di bawah agensi-agensi yang lain. PBT perlu memberi tekanan kepada SWM, SWM agar memberi perkhidmatan yang baik, sebab itu maklum dia takkan cakap dengan PBT, dia tak ada cakap dengan SWM ataupun SWM, tapi dia terus dengan pengantara dia, ahli majlis. Jadi demi untuk kesejahteraan semua, kita perlu mewujudkan pemantauan secara bersama dan jawatan kuasa khas
antara pihak MBJP, SLB Corp dan SLBM bagi memastikan agenda jual bersih ini mencapai matlamatnya dikala kita faham dan maklum permasalahan teknikal yang kita perlu lihat perlu diselesaikan segera. Yang Hormat Datuk, sebagai ahli majlis yang baru, kalau salah tolong tunjukkan Datuk. Memperkasakan peranan ahli majlis. Ahli majlis adalah pelaksana dasar di dalam sebuah komiti. Setiap aduan pasti kita mahu selesaikan dengan segera. Kita tak nak masalah kita yang kita bawa tak selesai, tapi masalah orang lain yang terus bagi tahu direct selesai. Jadi kita harap kita ni adalah jadi pengantar yang terbaik antara masyarakat dan juga publik. Jika peranan ini tidak diperkasakan, ahli majlis akan hilang fungsinya. Saya mohon agar Yang Hormat Datuk Bandar mempertimbangkan salah satunya adalah peruntukan ahli majlis dikembalikan semula kepada 100,000. Yang Hormat Datuk, saya akhiri ucapan saya. Saya tak cakap banyak-banyak sebab hampir tahun 5 minit. Saya akhiri dengan setakat pantun. Bunga dedak di atas para anak Melayu pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun maaf dipinta. Para ahli masyarakat sidang, terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya. Maafkan saya kalau salah dan silap saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Sumsel, Timbalan Sumsel, Ahli Etisio, Pemerintah-Pemerintah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dapat bersedia. Mesyuarat bilangan 4 pada 2023 pada kali ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Hormat Datuk Bandar akan menyelesaikan wanita penyemulat pada sidang hadirin mesyuarat di penuntut hadirin. Orang boleh ada orang kasih sekian terima kasih. Ada. Tuan dan puan-puan dan mesyuarat dijemput ke Dewan Akhir untuk jawapan yang kita ada juga sesi bergambar bersama Jabatan